Ya, kita mesti menang dan seperti biasa setiap kali kita war-warkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia bahawa kita ingin mencapai aspirasi kita bersama untuk kita mencapai imuniti kelompok ataupun herd immunity. Mungkin ada dalam kalangan penonton kita yang pada ketika ini yang masih lagi belum memahami apakah yang dimaksudkan dengan imuniti kelompok dan kenapa pentingnya negara kita untuk mencapai tahap imuniti kelompok ini. Betul. Jadi untuk itu kita ingin membincangkan lebih lanjut bersama-sama pakar perubatan kesihatan awam Pensyarah Fakulti Perubatan UNIZA iaitu Dr. Safia Amaran yang sudah berada di talian pada waktu ini saya Skype. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, Hani. Ya, okey Doktor. Mana Hani dan juga Munawar ingin bertanya banyak soalan berkaitan perkara berkaitan dengan imuniti kelompok merupakan harapan bendung COVID-19 ini dan pastinya ramai juga dalam kalangan penonton ingin mengetahui lebih lanjut kalau kita melihat pada perkembangan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK ini, adakah negara kita sebenarnya mampu untuk mencapai sasaran bagi mencapai imuniti kelompok dengan memberikan vaksin kepada 80% rakyat pada tahun ini, Doktor? Terima kasih, Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mengenai target untuk mendapat capai 80% dalam tahun ini kan. Okay, jadi secara asasnya saya boleh sebut di sini ada 3 faktor yang kita tengoklah. Yang pertama ialah mengenai pemberian vaksin, iaitu keupayaan negara kita memberikan vaksin. Yang kedua ialah penerimaan vaksin. Maksudnya sejauh mana rakyat Malaysia mahukan vaksin. Dan yang ketiga ialah bekalan vaksin itu sendiri. Okey. Setakat ni di seluruh dunia kira-kira 21% daripada penduduk dunia telah menerima vaksin dos yang pertama. Dan Malaysia sendiri 11.7% rakyat kita telah menerima dos yang pertama. Dan lebih kurang 5 juta dos telah diberikan setakat semalam. Okay, jadi macam ni kalau kita tengok kadar vaksinasi di negara kita ni nampak agak perlahan pada bulan April dan Mei sebelum ni. Tetapi kita nampak ada peningkatan yang ketara sejak bulan Jun 2021. Maksudnya dari segi pemberian vaksin ni, kita dapat lihat pelaksanaan PIK ni mengalami satu perubahan. Ia menjadi lebih fleksibel pada bulan Jun. Satu tu melibatkan lebih banyak agensi luar selain daripada KKM menjadi PPV termasuk IPT. UNIZA sendiri baru saja menjadi PPV untuk IPT. PPV awam lah, tapi di bawah kategori IPT. Selain itu hospital swasta, banyak klinik swasta juga turut menjadi PPV. Selain daripada idea yang terbaru inilah PPV industri. Selain daripada kewujudan banyak PPV baru, kita dapat tengok ada bermacam-macam pendekatan baru yang kita tak nampak pada bulan April dan Mei sebelum ni. Antaranya ialah kita ada banyak outreach program yang dilaksanakan di banyak negeri. Ada bot bergerak, ada bas bergerak di surau, di balai raya, ada nurse yang pergi dari rumah ke rumah dan sebagainya. Jadi perubahan ini melonjakkan pemberian vaksin kepada rakyat Malaysia dan ini satu perubahan yang sangat positif. Okay, setakat ni kita ada 386 PPV di seluruh Malaysia berdasarkan website JKJAV. Okey, dan selain itu juga kapasiti PPV di Malaysia mula meningkat. Antara yang terbesar saya lihat ialah Mines. PPV Mines keupayaan dia boleh capai 10,000 orang dalam sehari. Jadi ini angka yang sangat besar. Okey, selain itu kita dapat lihat perubahan yang positif dalam masyarakat sejak kita mengalami wabak yang besar. Sebelum ni ramai yang rasa teragak-agak bulan April dan Mei dia macam sederhana je, tapi selepas kita melalui wabak besar ramai orang mula faham betapa bahayanya COVID. Mereka merasai sendiri ahli keluarga mendapat COVID stage 4, stage 5, malah ramai yang mengalami ahli keluarga mereka terkorban kerana COVID. Jadi orang benar-benar sedar betapa bahayanya COVID ni dan maksudnya risiko vaksin tu nampak kecil berbanding risiko COVID itu sendiri. Ini membuatkan ramai orang nakkan vaksin dengan cepat. Okey, yang ketiga ialah Malaysia sendiri kita telah berjaya order 66.7 juta dos, iaitu cukup untuk semua rakyat Malaysia. Cumanya kita belum dapat ke semua dos tu sekarang. Jadi saya menjangkakan dengan segala perubahan yang ada ni dan bila dos sampai, insya-Allah negara kita akan dapat mencapai kadar paling kurang 80%
sebelum berakhirnya tahun ini, insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita lihat perkembangan semasa dalam negara. Sasaran kita adalah 200,000 dos suntikan setiap hari. Namun sejak kebelakangan ini, 3 hari kebelakangan ini kita lihat ianya melebihi sasaran, melebihi 200,000 dos suntikan setiap hari. Dan juga doktor, kalau kita lihat dari segi pengumuman yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini berkenaan pelan pemulihan negara, kita akan mencapai herd immunity pada tahap ataupun fasa yang keempat. Dan sudah pastinya antara persoalan yang sering kali diutarakan dalam kalangan masyarakat ialah sekiranya kita sudah mencapai herd immunity itu, adakah kita boleh kembali kepada kehidupan asal kita sebelum ini? Kita tidak perlu memakai pelitup separuh muka, boleh berhimpun, boleh melakukan aktiviti sosial sebelum ini, doktor. Ya, terima kasih Munawar. Okey, sebelum saya menjawab tu, saya ingin sentuh sikit lagi mengenai peratusan herd immunity. Kalau kita tengok baru-baru ni YBKJ pun ada sebut kan, kita tak mahu sebut lagi herd immunity 80%. Sebenarnya di sini peratusan herd immunity itu berubah-ubah disebabkan oleh varian baru. Maksudnya berapa peratus? 60%, 70%, 80% tu dia dipengaruhi oleh kadar jangkitan penyakit ni. Lagi cepat dia berjangkit, lagi mudah dia berjangkit, peratus orang yang perlu mendapat imunisasi itu lebih tinggi. Jadi sekarang target kita sebenarnya bukan lagi 80%, tetapi kita mungkin target kepada 100%. Kalau boleh kita nak semua orang mendapat vaksin, kecuali orang-orang yang betul-betul tak mampu, seperti orang yang sakit tenat ataupun dia memang tak ada akses kepada kesihatan. Okey, menjawab persoalan Munawar tadi, bolehkah kita kembali normal kan? Okey, saya nak bawa ke sini contoh daripada negara lain. Sebab vaksin ni dia tak sama kan, setiap negara tu kadar dia beza-beza. Okey, jadi kalau kita tengok antara negara-negara yang program vaksinasi dia lebih laju daripada di Malaysia, antaranya USA, UK dan France. Okey, USA ni kita boleh kata juara dunia lah. Dulu dia mengalami wabak yang antara paling teruk di dunia. Tapi kita boleh nampak sekarang ni perlahan-lahan kadar kematian di USA pun mula menurun. Maksudnya ini satu perkembangan positif. Tapi yang paling ketara pada saya ialah UK. UK ni dia pernah capai tahap kematian per bilangan penduduk tertinggi di dunia. Maksudnya kalau orang yang paling ramai meninggal per sejuta penduduk ialah antaranya di UK. Tapi sekarang ni kita tengok bilangan kematian di UK memang sangat rendah. Antara yang boleh kata sangat rendah lah berbanding yang pernah diorang kena dulu. Dan sekarang ni kita nampak UK pun tengah ada kenaikan dari segi kes disebabkan oleh varian Delta, iaitu varian dari India. Tetapi kadar kematian dia tidak meningkat walaupun kadar kes meningkat. Okey, satu lagi contoh ialah di France. France juga mengalami wabak yang teruk lah. Kes dia boleh sampai 50K dalam masa sehari. Dan dia mengalami satu gelombang besar baru-baru ni. Tapi yang uniknya, walaupun bilangan kes tu meningkat dengan sangat tinggi, tapi bilangan kematian dia boleh kata setara. Maksudnya, masa wabak besar pun bilangan kematian dia lebih kurang sama semasa wabak kecil. Jadi ini adalah satu perkembangan yang amat positif yang kita nampak kesan daripada program vaksinasi. Okey. Jadi yang saya nampak di sini memang perubahan positif tu kita mula nampak. Tapi adakah kita boleh, maksudnya once dah vaksin dia boleh jalan, once dah vaksin tak payah pakai mask? Belum. Sebab kita mengalami wabak ni selama 2 tahun dalam skala yang boleh kata agak teruk. Jadi sebaik-baiknya kita mulakan perubahan itu sedikit demi sedikit. Contohlah, macam kata kalau wabak sudah terkawal di Malaysia, kita boleh merentas negeri. Mungkin kita boleh balik melawat saudara mara, berjumpa ibu bapa yang jauh. Kan dah lama tak jumpa kan. Tapi mungkin untuk membuat aktiviti sosial berskala besar, contohnya nak buat kenduri besar-besar, jamuan besar-besaran tu, mungkin kita tunggu dulu. Biar kita bermula sedikit demi sedikit dan kita tengok apa perkembangan yang berlaku. Satu lagi contoh yang saya suka ialah contoh di Brunei. Brunei ni dia berjaya mengawal wabak di negara mereka dengan sangat baik. Sekarang di Brunei ni anak-anak kan pergi sekolah macam biasa dan tak perlu pakai mask pun sebenarnya. Jadi kita boleh nampaklah bila keadaan wabak tu terkawal dengan baik, tak mustahil kita akan berada di satu suasana di mana kita tak perlu lagi pakai mask sepanjang masa. Maksudnya kita insya-Allah akan sampai ke situ, cuma kita perlu meletakkan target yang realistik dari segi masa.
InsyaAllah. InsyaAllah, ya, kita optimis ke arah itu. Dan dalam masa yang sama juga, ya, bagi mereka yang sudah dijangkiti dengan COVID-19, merasa susah hati sebab mereka perlu menunggu untuk tempoh waktu yang tertentu sebelum mereka mendapatkan vaksinasi. Contohnya kalau sebelumnya katanya 3 bulan, tapi ada juga yang kata okey, sebulan pun dah boleh dah mendapatkan suntikan vaksin. Dan mungkin kalau kita minta pandangan baru daripada doktor sendiri berkaitan dengan pengalaman mereka yang telah pun dijangkiti COVID-19 dan terpaksa menunggu ni untuk mendapatkan vaksin. Okey, ya, yang ni ramailah yang tanyakan. Diorang rasa sedih tak dapat vaksin awal macam orang lain. Tapi sebenarnya kalau kita faham macam mana badan kita mendapat immunity, dia ada 2 cara. Satu, bila kita kena COVID itu sendiri, badan kita akan menghasilkan immunity secara natural. Apabila kita mengambil suntikan vaksin, badan kita pun menghasilkan immunity tu. Jadi dia ada 2 cara, sama ada melalui jangkitan tu sendiri ataupun melalui vaksin. Jadi sebenarnya orang yang kena COVID ni, badan dia sudah menghasilkan immunity tu. Jadi pada waktu selepas dia kena tu, dia tak perlukan vaksin untuk hasilkan immunity kerana immunity itu sudah ada dalam badan dia. Jadi sebenarnya orang yang kena COVID ni jangan rasa sedih bila tak dapat vaksin dan perlu tunggu. Sebenarnya dia orang lebih superior berbanding orang yang vaksin sebab natural immunity ataupun immunity yang datang selepas jangkitan tu biasanya lebih kuat lagi. Cuma yang kita nak ialah orang dapat immunity tanpa perlu sakit. Itu sebabnya adanya program vaksinasi. Jadi maksudnya diorang yang dah kena ni jangan risau sebab sebenarnya dah ada immunity tu dalam badan mereka dan kita beri selepas 3 bulan tu untuk kuatkan lagi immunity tersebut. Okay. Baik doktor, dan kita ingin menyuarakan juga antara kesalah tanggapan dalam kalangan masyarakat berkenaan vaksin ini. Ada yang beranggapan bahawa bila kita dah vaksin ini maksudnya kita kebal daripada COVID-19 ini. Mungkin doktor boleh memberikan pencerahan untuk kita memberi pemahaman yang lebih jelas kepada penonton, doktor. Ya, kan baru-baru ni kita tengok orang marah kan. Macam, dah vaksin pun kena COVID lagi. Kenapa doktor tu dah vaksin pun kena COVID lagi? Okay, jadi kita kena faham. Macam ni, vaksin tu kita suntik di lengan. Jadi kita masukkan vaksin melalui lengan dan badan kita dalam darah hasilkan immunity. Jadi immunity tu berada di dalam darah kita. Okey, tapi virus ni dia masuk melalui boleh masuk melalui hidung, melalui mulut dan melalui mata. Jadi immunity yang ada dalam badan tu dia tak boleh menghalang virus tu dari masuk ke dalam badan kita. Yang menghalang virus itu dari masuk tu ialah bila kita pakai pelitup muka, kita pakai face shield. Jadi terhalang virus tu dari masuk. Okey, jadi dia immunity yang ada dalam badan tu dia hanya bertindak selepas dia kesan virus sudah masuk, dia ada mula lawan. Maksudnya vaksin dia tak boleh halang virus tu dari masuk. Virus masih boleh masuk ke dalam badan kita. Tetapi once dia masuk, immunity yang ada tu akan cepat-cepat lawan virus ni. Okey, tapi kenapa ada sesetengah orang dah vaksin masih kena juga? Okey, dia ada beberapa perkara kat sini. Contohlah saya beri contoh macam ni. Okey, satu ialah dia ada kaitan dengan varian. Jadi kita sedia maklum, varian baru ni dia ada keupayaan berbeza-beza dengan varian yang lama. Jadi vaksin ni dibuat pada tahun 2020 mostly dan varian baru ni banyaknya muncul mulai akhir tahun 2020 dan 2021. Jadi ada sesetengah vaksin dia kurang keberkesanan dia terhadap sesetengah varian baru. Itu satu. Yang kedua ialah dos virus yang masuk. Contoh kan, contoh kalau kita tak perasan orang di serumah dengan kita, ayah ke mak ke adik-beradik dijangkiti tapi tak bergejala. Jadi setiap hari kita bersama-sama dengan dia dan dos tu masuk dalam badan kita tanpa kita sedar. Jadi bila bilangan virus yang masuk ke dalam badan kita tu berterusan dan banyak, kadang-kadang pun boleh membuatkan immunity kita tu tak cukup kuat untuk melawan virus tu. Jadi dia ada kaitan dengan bilangan virus yang boleh masuk ke dalam badan kita disebabkan exposure yang berulang-ulang
dan juga imuniti yang ada di dalam badan kita tu, dan juga varian yang kita yang varian virus yang masuk dalam badan kita. Jadi secara keseluruhan kebanyakan orang kita boleh kata insya-Allah terlindung, tetapi akan ada orang yang mungkin kena juga sebab dia bukannya 100%, dan tujuan utama vaksin ialah untuk menghalang kita daripada kena stage 3, 4 dan 5 sebenarnya COVID yang teruk. Jadi kalau kena COVID tu masih tak mustahil. Cuma yang paling penting yang kita nak elakkan ialah mendapat COVID yang teruk dan juga kematian kerana COVID. Harap jelaslah ya ke macam mana. Ya, jelas sangat doktor. Baik, dalam masa yang sama yang terbaru kerajaan ada mengumumkan bahawasanya bagi kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas juga akan turut diberi vaksin. Dan kita nak tahu adakah ini merupakan satu keperluan dan adakah vaksin ini selamat untuk mereka? Okey Hani. Yang kita perlu faham tentang pemberian vaksin ni macam ni okey, siapa yang boleh dapat COVID? Adakah orang tua saja yang dapat COVID ataupun orang dewasa saja dan kanak-kanak tidak kena? Tidak. Sebenarnya siapa-siapa pun boleh kena. Bayi, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, orang tua, semua boleh dijangkiti COVID. Cumanya risiko kematian dan mendapat jangkitan teruk tu dia memang berganda-ganda lebih teruk bagi orang tua. Disebabkan ini, jadi fokus utama masa mereka membuat vaksin ni ialah melindungi orang tua. Fokus utama mereka ialah melindungi orang yang berpenyakit dan juga OKU. Mereka adalah golongan yang paling berisiko untuk mendapat COVID yang teruk. Jadi masa diorang buat yang awal tu memang fokus dia ialah macam mana kita nak hasilkan vaksin yang boleh diterima oleh orang tua dan orang berpenyakit supaya mereka terlindung. Okey, disebabkan fasa klinikal kajian klinikal itu dibuat khusus untuk mereka, jadi mereka adalah golongan yang mula-mula kita dapati selamat boleh terima vaksin yang ada sekarang. Okey, jadi maksudnya sebenarnya semua orang perlukan vaksin, tetapi siapa yang kita boleh beri vaksin tu bergantung kepada keputusan kajian klinikal yang telah dibuat. Okey, jadi bila diorang tengok, okey, kebanyakan orang tua boleh terima vaksin dan okey dan berkesan, diorang move on, maksudnya buat lagi kajian klinikal melibatkan kanak-kanak. Bila dia buat, macam setakat ni cuma Pfizer lah yang berjaya menghasilkan kajian klinikal dan didapati ia berkesan dan selamat untuk kanak-kanak. Sebab tu kita tunggu kajian klinikal tu dah settle, dah selesai, baru kita mulakan untuk menyuntik kanak-kanak. Macam vaksin lain, mereka belum selesai lagi membuat kajian untuk kanak-kanak. Jadi fasa pemberian ni mengikut data-data klinikal secara saintifik yang mana menunjukkan vaksin itu selamat. Cuma kita mulakan dengan orang tua dan orang berpenyakit sebab mereka adalah golongan yang paling berisiko. Jadi sebenarnya hakikat sebenarnya kita nak semua orang mendapat vaksin, cumanya aturan tu dia mengikut kepentingan dari segi bahaya tu kepada siapa dulu. Jadi kita boleh faham insya-Allah kalau kajian klinikal menunjukkan ia selamat, insya-Allah Pfizer boleh diberikan kepada kanak-kanak umur 12 tahun dan ke atas. Cuma mungkin kita perlu selesaikan dulu golongan-golongan yang lebih berisiko sebelum memulakan kepada mereka. Baik doktor, dan sudah pastinya melalui program vaksinasi ini aspirasi kita adalah untuk melindungi bukan diri kita sahaja tapi keseluruhan komuniti kita daripada jangkitan COVID-19 ini ataupun mendapatkan komplikasi kesihatan yang lebih teruk. Baik doktor, bercakap berkenaan COVID-19 ini, ada juga istilah yang sering kali dibangkitkan ketika ini iaitu berkenaan istilah long COVID, iaitu individu yang disahkan negatif daripada ataupun yang telah pulih daripada COVID-19 ini masih lagi mengalami simptom-simptom COVID-19 yang berpanjangan. Mungkin doktor boleh memberikan penjelasan terhadap long COVID ini dan bagaimana ianya mampu memberikan risiko kepada semua kelompok umur ataupun kelompok umur tertentu sahaja, doktor. Okey, terima kasih Munawar. Jadi long COVID ni sebenarnya sudah menjadi perbualan dan isu di negara-negara yang mengalami wabak COVID yang teruk pada tahun lepas. Maksudnya di UK, di US, orang dah bercakap mengenai long COVID lama. Cuma kita Malaysia baru mengalami wabak yang sangat teruk pada tahun ini dan timbul isu berkaitan long COVID ini. Okey, jadi
pada awalnya kita ingat maksudnya bila kena COVID, bila sembuh terus sembuh. Tetapi kajian demi kajian menunjukkan kadang-kadang bila dah sembuh pun dia macam tak kuat macam biasa. Rasa badan lemah lesu. Kalau dah biasa jogging, tak boleh jogging macam biasa. Kalau dah biasa buat serta-serta exercise cycling, dia tak berupaya membuat seperti biasa. Maksudnya benda tu berlarutan walaupun selepas 12 minggu dah sembuh daripada COVID itu sendiri. Jadi akhirnya kajian mendapati benda ini dikatakan sebagai long COVID, di mana kesan daripada jangkitan coronavirus ini rupanya berpanjangan terhadap badan kita. Adakah long COVID ni dia kena kepada orang yang kena COVID yang teruk sahaja ataupun sesetengah umur? Kajian yang dibuat tu menunjukkan walaupun lebih ramai orang yang mendapat long COVID ini adalah orang golongan stage 4 dan 5, tetapi orang yang kena COVID yang ringan pun rupa-rupanya masih mengalami long COVID. Contohnya macam ni lah, macam kanak-kanak kan. Kanak-kanak kebanyakannya dia kena COVID tu memang ringan lah. Tapi mereka pun ada yang mengalami long COVID. Jadi benda ni memang merisaukanlah sebab kanak-kanak kan kita nak dia bermain, bersukan, dia macam kita nampak masa depan dia tu jauh lagi. Tapi bila dia kena long COVID kan, dia affect dia punya keupayaan mental, keupayaan dia untuk belajar. Lepas tu kalau dari segi fizikal dia tak dapat bersukan macam biasa. Dan ini maksudnya dialami bukan saja orang yang mengalami COVID yang teruk, orang yang mengalami COVID yang ringan pun turut mengalami long COVID. Jadi bila kita faham tentang long COVID ni, kita akan ambil beratlah tentang COVID. Maksudnya kita tak rasa macam alah kalau kena pun ringan je, tak apa, tak. Sebab kita tak mahu anak-anak kita mengalami long COVID. Jadi kita nak elakkan diorang kanak-kanak juga dari mengalami COVID walaupun ia pada awalnya nampak ringan. Sebab kita nak elakkan long COVID ni lebih lagi dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Baik. Jadi apa yang paling penting adalah untuk kita mendapatkan vaksin. Tapi kalau sekiranya giliran tu belum tiba, okey, nanti dengan penuh sabar, tetapi dalam masa yang sama sementara itu vaksin kita ialah untuk tidak keluar di rumah. Duduk saja di rumah kalau tiada keperluan ya. Jadi apa saranan dan juga nasihat daripada Dr. sendiri kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama kita menggarap tanggungjawab bagi kita mencapai aspirasi imuniti kelompok ini? Okey, yang pertama saya nak ucapkan tahniah kepada semua rakyat Malaysia yang telah mengambil vaksin. Ini adalah satu tindakan yang sangat dipuji bagi mereka yang berani mengambil vaksin walaupun dengan dalam suasana banyak info-info yang tak tepat mengenai vaksin, tapi ramai yang masih memberanikan diri untuk mengambil vaksin. Saya faham ramai rasa takut dan ragu-ragu dengan vaksin, tapi mereka memilih untuk mengambil vaksin. Ada yang memang kata saya nak menjadi orang yang sebahagian daripada orang yang membentuk herd immunity di Malaysia. Jadi itu adalah sikap yang sangat baik. Dan ramai juga yang nak sangat vaksin tapi belum dapat. InsyaAllah saya yakin apabila vaksin sampai pada bulan Julai nanti dalam kuantiti yang banyak, lebih ramai lagi akan mendapat vaksin. Dan sementara itu seperti yang Hani sebutlah, kita kena jaga diri kita banyak-banyak duduk di rumah. Tapi insyaAllah kita yakin kalau semua orang memberikan sokongan kepada usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan dalam kawalan wabak dan juga memberi sokongan untuk program vaksinasi, insyaAllah kita akan nampak perubahan yang jauh lebih positif di Malaysia. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak doktor bersama kami pada pagi ini. Okey, terima kasih Hani dan Munawar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita bersama Dr. Safi Amaran, pakar perubatan kesihatan awam yang juga merupakan pensyarah fakulti perubatan UNIZA bersama kita dalam cakap tentang imuniti kelompok, harapan untuk membendung COVID-19. Dan kita harapkan melalui perkongsian itu tadi dapat memberikan pencerahan yang cukup jelas kepada kita semua berkenaan aspirasi kita untuk mencapai imuniti kelompok dan kenapa pentingnya negara kita mencapai imuniti kelompok ini. Ya, betul. Baik. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk bawakan cerita pagi di negeri lain pula.